Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yasrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 17 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Laluan khas kenderaan transit aliran autonomi ART di Semarhan kini sudah bersedia untuk dijalankan Proof of Concept POC. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, projek pembinaan laluan khas itu yang dijangka siap untuk menjalani POC penghujung November adalah mendahului jadual. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berkata, laluan sepanjang 2.6 km itu akan dilengkapi dengan sistem lampu isyarat pintar atau Transit Signal Priority. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan dan tinjauan pembukaan laluan persimpangan lampu isyarat Jalan Raya Kuching Semarhan Expressway. Mengulas lanjut, beliau berkata sistem lampu isyarat pintar atau Transit Signal Priority itu yang pertama di rantau Asia Tenggara merupakan cetusan idea anak Sarawak sendiri untuk memudahkan atau mengesan ketibaan ART yang akan memberi isyarat kepada lampu isyarat yang lain. Sejumlah 466 surat hak milik Tanah Adat Bumiputra NCR telah diserahkan kepada seramai 377 orang penerima dari Kampung Siru Dayak, Kampung Gerunggang, Kampung Bengang dan Kampung Batu dalam Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi daerah Lundu dan Somatan berlangsung di Dewan Masyarakat Lundu semalam. Selain itu, 3 buah kampung iaitu Kampung Sempadi, Kampung Selenggok dan Kampung Sungai Langgir telah menerima Warta Rizab Komunal Bumiputra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri meliputi tanah seluas 221.81 hektar. Berucap pada majlis tersebut, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kerajaan negeri sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah NCR jika tuntutan itu adalah sahih mengikut perundangan. Jelasnya, sejak pelaksanaan program pengukuran tanah NCR Inisiatif Baharu pada 2010, kerajaan menerusi Jabatan Tanah dan Servis Sarawak berjaya menyukat lebih 1.2 juta hektar serta telah mewartakan sejumlah 875,000 hektar setakat ini. Jumlah ini berbeza dengan kaedah pengukuran tanah NCR terdahulu bermula 1960-an hanya mampu menyukat lebih 260,000 hektar tanah NCR. Justru Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng juga telah meluluskan peruntukan sejumlah 40 juta bagi meneruskan usaha penyukatan tanah NCR di seluruh negeri, manakala Jabatan Tanah dan Servis telah menambah 476 orang pegawai bagi mempercepatkan pelaksanaan tersebut. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan juga berharap agar masyarakat setempat terus memberi kerjasama dalam memastikan proses penyukatan tanah maupun pengeluaran surat hak milik tanah dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kerajaan negeri menyokong pindaan dalam Akta Perhutanan Negara Akta 313 yang telah dilulus dan diwarta di peringkat Persekutuan pada September tahun lepas. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh berkata, Sarawak menerima serta menyokong pindaan akta tersebut asalkan tidak bercanggah dengan Ordinan Hutan Negeri. Beliau berpendapat dari sudut Undang-Undang Perhutanan Negara, ia adalah dari segi prinsip sahaja. Bermakna Sarawak masih mempunyai kuasa melaksanakan perkara yang diperlukan dalam undang-undang negeri ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menghadiri Hari Integriti Perbadanan Perhutanan Sarawak 2023 yang bertemakan Illegal Wildlife Threat Combat, Digital Vigilant and Corruption Free Approach di Pusat Convention Borneo Kuching semalam. Baru-baru ini, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad dilaporkan berkata semua kerajaan negeri diminta memberikan sokongan dengan menerima pakai keseluruhan pindaan dicadangkan dalam rang Undang-Undang RUU Perhutanan Negara dalam kurungan pindaan 2022 yang telah dilulus dan diwarta di peringkat Persekutuan sebagai enakmen perhutanan dalam kurungan pemakaian di negeri masing-masing. Antara penambahbaikan diperkenalkan dalam pindaan tersebut memperketatkan proses pewartaan keluar dan penggantian hutan simpanan kekal.
Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Len menyeru warga kerja Perbadanan Perhutanan Sarawak mengukuhkan integriti dalam melaksanakan tanggungjawab memelihara dan memelihara khazanah semula jadi serta tidak terlibat dengan salah laku yang memberi impak negatif kepada organisasi. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil tamat latihan kepada 30 Ranger Hidupan Liar dan Ranger Taman Negara. Mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Telan Usan dan Senator Datuk Lee Han Jok, 66 tahun meninggal dunia semalam pada pukul 12.42 tengah hari akibat komplikasi buah pinggang di Hospital Miri. Mendiang Datuk Lee Han berbangsa Kayan dari Long Bedian, Ulu Sungai Apuh di Baram merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan selama 2 penggal dari 2001 hingga 2011. Pada 7 Disember 2011 dipilih sebagai senator oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak dan dilantik semula sebagai senator untuk penggal kedua pada 2014. Merupakan seorang pekerja sosial yang aktif selain menjadi penggerak utama menyatukan semua persatuan orang Ulu untuk bersatu di bawah Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia Forum dan Mendiang pernah memegang jawatan Presiden Persekutuan tersebut. Selain itu, Mendiang juga merupakan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Kebudayaan Dayak dan ahli lembaga kilang kelapa sawit Bau. Mendiang Datuk Lee Han meninggalkan seorang isteri, Datin Freda Mujan Jok, 4 anak dan 6 cucu. Upacara penghiburan diadakan di kediaman Mendiang di Lot 7513 Sunshine Garden, Jalan Aru, Holiday Park, Miri. Sementara itu, pemergian mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Telan Usan, Datuk Lee Han Jok, disifatkan sebagai satu kehilangan besar untuk Sarawak, terutama sekali bagi masyarakat orang Ulu. Presiden Dewan Negara Tan Sri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataannya semalam memberitahu mendiang Datuk Lee Han juga pernah dilantik sebagai Senator Dewan Negara bukan sahaja seorang ahli politik berkomitmen tinggi, tapi juga seorang pemimpin yang aktif dan berdedikasi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ia telah terbukti apabila mendiang Datuk Lee Han menjadi penggerak utama dalam menyatukan semua persatuan orang Ulu di bawah Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia yang mana beliau adalah presidennya. Tan Sri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi turut mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mendiang. Datuk Lee Han Jok meninggal dunia semalam pada pukul 12.42 tengah hari akibat komplikasi buah pinggang di Hospital Miri. Seramai 333 individu di daerah Subis telah dikenapasti untuk disenaraikan bagi pendokumentasian permohonan status kewarganegaraan. Pendokumentasian tersebut telah dilakukan dalam program pengoperasian pasukan petugas khas PPK bagi menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan bermula 13 November lepas di Dewan Masyarakat Berkenuh. Program ini telah diteruskan semula di Dewan Masyarakat Sepupuk Niah Rabu lepas sebelum berakhir di Dewan Kampung Madinah 21 November depan. Objektif program ini untuk menyelesaikan isu penduduk Sarawak yang tiada sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan belum ditentukan taraf kewarganegaraan. Selain itu, ia bertujuan untuk mengesan dan mengenal pasti penduduk Sarawak dan keturunan mereka yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Dalam pada itu, ramai penduduk di luar kawasan Subis turut hadir bertanya tentang status permohonan termasuk permohonan baharu. Petronas Bintulu Integrated Facility BIF dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak telah mengadakan latih amal tabletop X Kindurong 2 di Bintulu selama 2 hari yang berakhir Rabu lepas. Bengkel tersebut bertujuan menguji tahap kesiapsiagaan jabatan dan agensi dalam menghadapi sebarang insiden atau kejadian bencana berpandukan arahan MKN nombor 18 dan arahan MKN nombor 20. Program ini juga untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan terbaik menghadapi krisis. Dalam pada itu, latih amal Tabletop X Kidorong 2 diadakan ini turut melibatkan penasihat pakar dari agensi MKN sendiri. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Sagara Palestin Pasti Merdeka.